Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Dibuka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian. Kepada Rasul-Rasulnya, selawat salam kehormatan. Kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah, yang bersifat Maha Hikmah, limpah keadilan, yang menanggung kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemesyuaratan bagi mentadbir maslahat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun, dipohon anugerahkan taufik-Mu, hidayat-Mu, dipohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seluruh alam sekalian. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Ucapan di bawah usul berkenaan perkara tadbir kerajaan. Peraturan Mesyuarat 17. Ahli yang berhormat bagi kawasan Selayang. Tuan Yang Dipertua, pada 21 Mac yang lepas, saya telah mengemukakan sebuah usul di Kamar Khas kepada Menteri Kerja Raya berkenaan projek menaik taraf Jalan Kuala Lumpur Tanjung Malim FT001, iaitu untuk menambah satu lorong mendaki sehingga susul masuk Taman Amansara, daerah Gombak, Selangor. Dalam jawapan balasnya, Kementerian Kerja Raya telah menyatakan bahawa mereka telah mengangkat cadangan projek tersebut kepada agensi pusat dalam Rolling Plan 3, Rancangan Malaysia ke-12, RMK ke-12. Namun pada masa pertanyaan, Kementerian Kerja Raya telah menyatakan bahawa pertimbangan telah diberikan kepada projek-projek lain yang lebih utama. Pada 10 Mei yang lepas pula, Jabatan Kerja Raya telah menyatakan melalui surat yang diutus bahawa mereka telah mengangkat semula projek naik taraf Jalan Kuala Lumpur Tanjung Malim FT001 ke dalam Rolling Plan 4 RMK ke-12 bagi mendapatkan kelulusan pelaksanaan daripada agensi pusat. Untuk maklumat Tuan Yang Dipertua, jalan tersebut kerap mengalami kesesakan yang amat padat, terutamanya sekali pada waktu puncak. Justru terdapat banyak kenderaan berat mendaki bukit dengan perlahan. Perjalanan yang hanya sejauh 1 kilometer akan mengambil masa sekurang-kurangnya 40 minit untuk dipandu. Di samping itu, dalam ucapan saya di Kamar Khas yang lepas, saya telah memohon agar peruntukan dapat disediakan bagi projek tersebut, di mana skop projek tersebut merangkumi kerja-kerja membina jalan tidak melebihi 1 kilometer dari simpang Jabatan Selayang Baru FT001 hingga ke jalan masuk Taman Amansara, merangkumi kerja-kerja membina jalan dan pemasangan lampu jalan. Oleh yang demikian, saya ingin bertanyakan kepada Menteri Kerja Raya, apakah status projek tersebut daripada segi kelulusan kewangannya, dan jika projek tersebut masih belum diproses, saya ingin meminta sebuah garis masa diberikan berkenaan dengan pelaksanaan projek tersebut, memandangkan ia telah pun diangkat ke Rolling Plan 4 RMK ke-12. Sekian, terima kasih. Minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Selayang. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, iaitu Yang Berhormat Lim Hui Yin,
yang memberi laluan soalan pertama kepada saya dan direstui oleh Yang Berhormat Yang Bertua kerana saya mempunyai urusan yang agak mustahak sebentar lagi. Untuk makluman Yang Berhormat, projek yang dimasukkan adalah menaikkan taraf Jalan Kuala Lumpur Tanjung Maling FT001 dengan menambah satu lorong mendaki sehingga ke susur masuk Taman Aman Siara, daerah Gombak, Selangor, Darul Ehsan. Kementerian ini telah mengangkat cadangan projek tersebut untuk kelulusan agensi pusat pada Rolling Plan ketiga, RP3, Rancangan Malaysia ke-12. Namun ianya tidak mendapat kelulusan pada tempoh tersebut. Untuk makluman Yang Berhormat, kementerian ini memahami keperluan untuk menaik taraf jalan tersebut. Oleh itu, kementerian telah mengangkat semula cadangan tersebut pada RP4, Rancangan Malaysia ke-12, namun ia tidak diluluskan kerana keutamaan diberikan kepada projek-projek yang lebih utama di negeri Selangor, antaranya: 1. Kerja awalan menaik taraf Jalan Putra Permai FT3215 daripada persimpangan Prima Tropical Perdana sehingga kilo 4 Petaling Selangor yang melibatkan kerja reka bentuk sehingga pengambilan tanah. Dan kedua, menaik taraf Jalan Subang Sungai Buloh FT15 Petaling Selangor. Walau bagaimanapun, kementerian bersetuju dengan Ahli Yang Berhormat bahawa perlunya dibina satu lorong mendaki sehingga ke susur masuk Taman Aman Siara. Kementerian ini akan terus berbincang dengan agensi pusat dan juga Kerajaan Selangor bagi memastikan projek ini diberi keutamaan pada Rolling Plan ke-12 yang akan datang dan diberi pertimbangan sewajarnya oleh agensi pusat. Terima kasih, Yang Berhormat Ketua. Saya persilakan Yang Berhormat Selayang untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Soalan tambahan saya, memang kita kecewa untuk mendengar tidak dapat kelulusan sekali lagi. Oleh demikian, saya meminta pada sementara waktu kita menunggu, bolehkah kerajaan melihat kepada satu cadangan untuk menghalang kenderaan berat menggunakan jalan mendaki pada waktu puncak pesat pada pagi dan petang untuk meringankan masalah yang ada. Ini adalah temporary measure. Minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Ketua, terima kasih Selayang. Sebenarnya saya amat mengetahui bahawa jalan itu tidak hanya bermusim kesesakannya. Saya juga kerap melalui jalan tersebut dan sepanjang masa, tidak saja masa puncak tetapi masa puncak lebih lagi dia punya masalah yang besar, iaitu melibatkan traffic jam. Dan kami telah berbincang di Kementerian Kerja Raya. Sebentar tadi saya pun berbincang lagi dengan Kementerian Kerja Raya bahawa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat itu mungkin kita boleh buat kajian lah. Buat kajian sebab memandangkan kawasan itu juga sentiasa digunakan oleh kenderaan berat. Mungkin waktu puncak antara 7 sehingga 9 dan 4 sehingga 6 mungkin kita boleh buat kajian sama ada ia membolehkan kenderaan berat tidak boleh melalui jalan tersebut. Tetapi walau bagaimanapun, pandangan saya secara apabila saya duduk di kementerian ini, banyak saya melihat kajian-kajian yang kami buat, saya dapati bahawa sering kali saya katakan bahawa di peringkat kami tiada menjadi halangan sebenarnya, kami tahu. Dan kebiasaannya di peringkat negeri yang akan membuat cadangan kepada sebarang projek. Dan tidak adil kalau saya tidak katakan kepada Yang Berhormat bahawa projek Yang Berhormat ini diletakkan dalam senarai nombor 20. Dan kebiasaan di EPU, Kementerian Ekonomi, akan melihat antara top 5. Dan di peringkat Kementerian Kewangan akan memberi kelulusan. Jadi saya secara peribadi mohon supaya Yang Berhormat dapat berbincang sehabis baik dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar supaya akan datang ini diletakkan senarai dalam top 5. Maka senarai menunggunya tidaklah begitu lama. Saya juga pernah berlaku dalam kawasan saya baru-baru ini dan saya melihat bahawa di UPEN, di BPEN Pahang meletakkan senarai projek saya itu agak terkebelakang.
dan saya minta Yang Amat Berhormat supaya dinaikkan senarai tersebut, dan alhamdulillah pada kelulusan bajet yang baru ini saya telah mendapat bajet kelulusan kerja-kerja awalan. Maksudnya kerja awalan, kita dapat memulakan kerja-kerja awalan untuk memastikan bajet sebenar yang diperlukan kepada sesuatu projek yang dipohon oleh pihak yang berhormat. Jadi alhamdulillah, saya sangat seronok apabila dapat sekurang-kurangnya kerja awalan. Walaupun tidak besar, tetapi kita dapat tahu kos yang sebenar, kita dapat membuat pengukuran, kita dapat lihat tanah-tanah yang terlibat dan serta pengambilan tanah yang perlu kita bayar kepada kosan yang terlibat itu. Maknanya saya minta Yang Berhormat supaya kerjasama Yang Berhormat juga agar sepaling kurang Yang Berhormat minta Yang Amat Berhormat meletakkan senarai top 5, sekurang-kurang juga meletakkan kerja-kerja awalan supaya kami dapat memulakan kerja tersebut agar kajian dapat secara menyeluruh yang melibatkan 1 kilometer lebih daripada 40 minit terpaksa mereka menanggung kesesakan laluan tersebut. Terima kasih Yang Berhormat atas cadangan tersebut. Terima kasih Yang Berhormat Mentua. Terima kasih. Ahli Yang Berhormat bagi kawasan Ipoh Barat. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil telah wujud lebih 200 tahun di negara ini. Mengikut laporan Kementerian Pendidikan 2023, terdapat 529 sekolah jenis kebangsaan Tamil yang beroperasi di negara ini dengan jumlah pelajar seramai 85,669 orang. Kita semua sedia maklum bahawa sekolah jenis kebangsaan ini terbagi kepada 2 jenis, iaitu sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Kini daripada jumlah 529 SJKT, sekolah kerajaan adalah sebanyak 164, iaitu 31%, dan sekolah bantuan kerajaan sebanyak 369 buah, iaitu 69%. Peruntukan wang penyelenggaraan. Sebelum tahun 2020, kerajaan telah memperuntukkan ringgit 50 juta setiap tahun untuk tujuan kerja-kerja penyelenggaraan SJKT. Pada tahun 2020, peruntukan tersebut dikurangkan kepada 29.88 juta, kemudian 34.79 juta pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022 dimaklumkan peruntukan sebanyak 120 juta untuk SJKT dan sekolah jenis kebangsaan Cina. Walau bagaimanapun, SJKT hanya diagihkan sebanyak 7.53 juta. Isu ini menjadi lebih kritikal pada tahun 2023 kerana Kementerian Pendidikan belum mengeluarkan laporan rasmi peruntukan wang penyelenggaraan untuk SJKT, manakala Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan 1.9 bilion untuk kerja-kerja pembangunan sekolah-sekolah dalam bajet 2024. Maka saya cadangkan sekurang-kurang 50 juta diperuntukkan untuk kerja penyelenggaraan SJKT pada tahun 2024. Projek rancangan KAS. Saya cadangkan kerajaan Kementerian Pendidikan mengeluarkan laporan terperinci ke semua projek PRK 2012 dan PRK 2013 yang masih tidak selesai pembinaan atau dibuka untuk kegunaan. Adalah tidak masuk akal jika kementerian memerlukan lebih 10 tahun untuk menyiapkan kerja-kerja pembinaan sesuatu sekolah. Saya diberitahu oleh lembaga penyeluruh sekolah terdapat 8 projek PRK 2012 belum disiapkan dan di bawah PRK 2013 dicadangkan 9 sekolah dibina di tapak baru dan 13 sekolah untuk bangunan tambahan. Masyarakat India masih dalam kegelapan mengenai status sekolah-sekolah ini. Kerajaan perpaduan yang menitik beratkan pembangunan insan yang mampan perlu bertindak segera menyelesaikan masalah tersebut.
SJKT di bawah perbelanjaan pembangunan, rolling plan. Saya difahamkan Kementerian Pendidikan belum menyiapkan lagi projek sekolah seperti di bawah rolling plan, iaitu nombor 1 SJKT Kuala Pilah, nombor 2 SJKT Kemening Kuru dan SJKT Daun B, iaitu di kawasan yang di-Pertua. Maka saya meminta kementerian mengemukakan laporan status sekolah tersebut. Keperluan dana kas pembangunan, PRK dan rolling plan. Saya mencadangkan bahawa Kementerian Pendidikan perlu mengambil tindakan untuk menyediakan dana kas seperti PRK 2012 dan 2013 dan dana di bawah rolling plan untuk keperluan bangunan tambahan dan kerja-kerja pemindahan SJKT. Dana ini amat kritikal untuk memastikan pelajar SJKT dapat belajar dalam keadaan yang selamat dan kondusif. Saya percaya kerajaan perpaduan tidak akan mengabaikan anak Malaysia hanya kerana memilih sekolah jenis kebangsaan yang merupakan sebahagian dari sistem pendidikan kebangsaan. Terima kasih. Minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Kementerian Pendidikan KPM mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat Ipoh Barat di atas pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan perkembangan dana kas bagi Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT. KPM sentiasa komited dalam usaha untuk menyediakan prasarana dan kemudahan infrastruktur pendidikan kepada semua sekolah termasuk SJKT. Perkara ini penting bagi memastikan murid-murid boleh belajar dengan selesa, kondusif dan dapat memberi fokus kepada pembelajaran dengan baik. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, sehingga 30 Oktober 2023, KPM telah menyalurkan peruntukan penyelenggaraan sebanyak 30.84 juta kepada 164 buah SJKT berstatus sekolah kerajaan SK. Daripada jumlah tersebut, 9.98 juta merupakan peruntukan penyelenggaraan institusi pendidikan yang telah diluluskan, manakala 9.38 juta merupakan peruntukan penyelenggaraan tambahan yang diterima daripada penjimatan dan kos projek pembangunan yang tidak dapat dibelanjakan pada tahun ini. Sebanyak 11.48 juta yang merupakan peruntukan khas bagi penyelenggaraan kecil tandas juga telah disalurkan ke SJKT Sekolah Kerajaan. Bagi sumbangan bantuan penyelenggaraan untuk SJKT berstatus Sekolah Bantuan Kerajaan SBK, sebanyak 19.48 juta ringgit telah disalurkan kepada 277 buah SJKT SBK. Ini menjadikan jumlah keseluruhan yang telah disalurkan kepada SJKT di seluruh negara termasuk SK dan SBK sehingga 30 Oktober 2023 adalah sebanyak 50.32 juta ringgit. KPM menyambut baik akan pembentangan Belanjawan 2024 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang menyediakan peruntukan sebanyak 1.9 bilion ringgit bagi tujuan menaik taraf dan penyelenggaraan sekolah-sekolah di seluruh negara. Daripada jumlah 1.9 bilion ringgit tersebut, sebanyak 930 juta ringgit adalah diperuntukkan bagi kerja-kerja naik taraf bangunan dan prasarana daif di 450 buah sekolah seluruh negara. Manakala sebanyak 1 bilion ringgit adalah diperuntukkan untuk penyelenggaraan di semua jenis sekolah melibatkan sekolah kebangsaan, sekolah agama, sekolah Tamil dan sekolah Cina termasuklah sekolah pendidikan khas. Buat masa ini, agihan peruntukan penyelenggaraan secara terperinci masih dalam peringkat perbincangan dalaman KPM. Pihak KPM akan menyalurkan peruntukan penyelenggaraan ini setelah perancangan agihan peruntukan dimuktamadkan. Penyaluran peruntukan ini adalah berdasarkan permohonan penyelenggaraan yang dikemukakan kepada KPM oleh sekolah melalui pejabat pendidikan daerah atau Jabatan Pendidikan Negeri dan Bahagian.
KPM akan menyalurkan peruntukan penyelenggaraan kepada sekolah berdasarkan keperluan needs-based dengan izin mengikut permohonan dan susunan keutamaan. Seterusnya, memastikan peruntukan penyelenggaraan ini diagihkan dengan adil dan sewajarnya kepada semua sekolah KPM. Berikutnya adalah tentang projek rangsangan khas PRK 2012 dan 2013. Untuk maklumat ahli yang berhormat, rancangan projek ini adalah projek rancangan khas dan bukan projek rancangan khas. Okay. Berhubung status pembinaan di bawah projek rancangan khas PRK yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 sehingga 1 Oktober 2023, terdapat 8 SJKT yang berada dalam fasa pembinaan, iaitu SJKT Ladang Sivil, SJKT Ladang Dawson, SJKT Ladang Effingham, SJKT Ladang Kalumpang, SJKT Kuala Terla, SJKT Ladang Pertang, SJKT Ladang Saga dan SJKT Ladang Sungai Rela. Buat masa ini, pihak kontraktor yang terlibat sedang menyiapkan projek-projek tersebut sebelum diserahkan kepada KPM. Manakala tiada projek pembinaan SJKT yang dilaksanakan oleh KPM di bawah projek rancangan khas tahun 2013. Untuk maklumat ahli yang berhormat, projek-projek ini mengalami kelewatan dalam pelaksanaannya disebabkan oleh kelewatan menyelesaikan isu pemilikan tanah oleh lembaga pengelola sekolah LPS dan pihak kontraktor yang menyebabkan kerja-kerja pembinaan tertangguh ditapak, dan kelewatan untuk memperolehi kelulusan kebenaran merancang KM dan Pelan Bangunan PB daripada pihak berkuasa tempatan PBT. Walau bagaimanapun, KPM committed akan mengikut dengan rapi tentang perkembangan ke-88 buah sekolah ini. Seterusnya, berkenaan dengan SJKT di bawah perbelanjaan pembangunan. Berhubung status projek pembinaan di 3 buah SJKT di bawah perbelanjaan pembangunan rancangan Malaysia 5 tahun, untuk maklumat ahli yang berhormat, projek pembinaan SJKT Kuala Pilah telah diluluskan pada tahun 2016 dengan kos sebanyak RM7 juta. Surat setuju terima atau SST telah dikeluarkan kepada perunding pada 28 April 2016. Projek ini telah berada dalam peringkat akhir fasa prabina. Pada masa ini, pihak perunding telah mengemukakan dokumen jawatan kuasa standard dan kos JSK dan Notice of Change dengan izin NOC untuk pertimbangan Kementerian Ekonomi setelah KPM menyelesaikan isu berkaitan pertukaran hak milik tapak sekolah kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan PTP dan isu penempatan lokasi pembinaan. Projek ini dijangka tender pada Mei 2024 tertakluk kepada kelulusan peningkatan kos oleh Kementerian Ekonomi dan kelulusan penuh kebenaran merancang KM serta Pelan Pembangunan PB oleh pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi pembinaan SJKT Kamuning Kru dan SJKT Doven B, pelaksanaan kedua-dua projek ini telah dibatalkan oleh Kementerian Ekonomi pada 27 September 2021 disebabkan terdapat beberapa isu yang menjejaskan pelaksanaan projek tersebut. Antaranya, hak milik tapak SJKT Kamuning Kru adalah kepunyaan Sandabi dan hak milik tapak SJKT Doven B adalah kepunyaan Koperasi National Land Finance Cooperative Society Berhad. Pihak LPS belum dapat menyelesaikan pemilikan kedua-dua tapak sekolah tersebut sebelum projek ini dapat dilaksanakan. Peningkatan kos pembinaan berbanding kos yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan sebanyak RM5.3 juta bagi SJKT Kamuning Kru dan RM6.3 juta bagi SJKT Doven B. Dan kedua-dua sekolah ini diklasifikasikan sebagai sekolah kurang murid SKM yang perlu diteliti semula pelaksanaannya selaras dengan peraturan dan Akta Pendidikan 19
1996 Akta 550 yang berkuat kuasa. Sekarang yang terakhir sekali ya, keperluan dana khas pembangunan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, selaras dengan peruntukan Akta Pendidikan 1996, sekolah jenis kebangsaan adalah termasuk sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan di bawah KPM. Sekolah kerajaan merupakan institusi pendidikan yang ditubuh dan disenggara sepenuhnya oleh kerajaan, manakala sekolah bantuan kerajaan merupakan institusi pendidikan yang ditubuhkan oleh pihak lain yang menjadi pemilik kepada tapak atau bangunan sekolah. Dalam hal ini, Akta Pendidikan 1996 menetapkan bahawa kerajaan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas peruntukan kepada sekolah kerajaan dan pada masa yang sama kerajaan boleh memberi sumbangan bantuan kepada sekolah bantuan kerajaan. Sehubungan ini, SJKT yang berstatus SK boleh memohon pembinaan bangunan tambahan atau perpindahan sekolah kepada KPM melalui Pejabat Pendidikan Daerah, PPD dan JPN masing-masing. Sekiranya terdapat keperluan serta memenuhi kriteria projek, KPM akan mengemukakan permohonan tersebut untuk pertimbangan Kementerian Ekonomi dan Rancangan Malaysia 5 tahun. Sekian, terima kasih. Saya persilakan Yang Berhormat Ipoh Barat untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Yang Dipertua. Sebelum saya memukakan soalan saya pun agar Yang Dipertua memandangkan sekolah ini sekolah Donbi itu di kawasan Yang Berhormat. Bolehkah Yang Berhormat berbincang dengan SAMDABI dan kementerian? Ini pada pandangan saya boleh dibuat kerana bila saya menteri dulu, kita pun berbincang dengan SAMDABI dan telah yang setuju mengagihkan 10 ekar di kawasan Yang Berhormat. Kalau dulu boleh, sekarang pun boleh. Dan sekarang Yang Berhormat Yang Dipertua lagi berkuasa. Terima kasih kepada jawapan yang diberi. Saya sedikit duka cita kerana perkara yang pokok yang perlu mendapat perhatian adalah di mana berapakah dana yang akan diagihkan untuk sekolah Tamil tahun ini 2023-2024. Itu tidak dijawab tetapi dikatakan adalah dalam perbincangan dalaman. Saya harap sekurang-kurangnya ini bukan permintaan saya saja Yang Berhormat. Ini adalah permintaan semua ahli parlimen yang telah menghadiri hari itu dengan menteri. Saya harap there's no spill over and backfire. Ini perlu satu pendirian yang tegas mengenai perkara dan berbincangan dengan stakeholders seberapa segera yang boleh dan memberitahu berapakah dana dan tak boleh kurang dari 50 juta. Itu yang dipohon oleh masyarakat. Dan memberi maklumat terperinci penyaluran peruntukan penjelarangan SJKT tahun 2023. Maklumat yang diperlukan adalah senarai SJKT dan jumlah peruntukan yang dipohon, kerja-kerja yang telah dipohon oleh sekolah-sekolah dan dana yang akan disalurkan. Dan dalam adjournment speech hari ini, saya telah mengemukakan dana kas 30 juta. Ini adalah isu pokok dalam hal ini, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberitahu bahawa wang 30 juta itu akan diberi sebagai one off kepada sekolah Tamil. Maka adakah wang ini telah diberi kepada kementerian? Kalau tidak, kenapa? Kalau iya, bilakah ia akan diberi kepada sekolah-sekolah? Terima kasih. Ada soalan lain? Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ipoh Barat. Jadi, tentang SAMDABI itu saya serah kepada Yang Berhormat untuk buat yang sekiranya Kita serah kepada Yang Dipertua. Sekiranya dapat selesaikan, tak ada masalah. Boleh memohon lagi untuk pembangunan atau sebuah sekolah yang baru atau relokasi. Dari segi dana agihan dana 50 juta itu ya kita ambil maklum dan seperti yang tadi kita sudah jawab masih dalam perbincangan dalaman, belum ada keputusan muktamad, tapi kita akan ambil perhatian yang ini adalah satu permintaan yang amat-amat diprihatin oleh semua ahli parlimen. Dari segi tentang
permintaan dari senarai SJKT ini sebab banyak, jadi saya akan sediakan dan beri kepada ahli yang berhormat Ipoh Barat secara bertulis. Dan untuk maklumat ahli yang berhormat, seperti saya katakan tadi, sehingga 30 Oktober kita telah menyalurkan sebanyak 30.84 juta kepada 160 buah SJKT dan lebih kurang 19 juta kepada SJKT SBK. Kami akan sediakan senarai terperinci. Secara umumnya, skop kerja penyelenggaraan yang dimohon antaranya melibatkan kerja-kerja penyelenggaraan bumbung, tandas, elektrik, rawatan anak-anak, mengecat bangunan, kerja-kerja pembaikan cerun dan lain-lain. Biasanya adalah di lingkungan ini atau menaik taraf kantin dan sebagainya. KPM akan menyalurkan peruntukan perniagaan kepada sekolah berdasarkan keperluan need base mengikut permohonan dan susunan keutamaan. Seterusnya memastikan peruntukan penyelenggaraan ini diagihkan dengan adil dan sewajarnya kepada semua sekolah KPM. Kami juga sini ingin memberitahu yang berhormat jika di sekolah-sekolah di kawasan yang berhormat ada keperluan, mereka mesti memohon. Jika mereka senyap dan tidak memohon, kita tidak akan tahu. So, adalah mustahil untuk setiap sekolah untuk membuat permohonan. Akhir sekali tentang dana khas 30 juta itu, berhubungan dengan peruntukan dana khas 30 juta yang disebutkan oleh ahli yang berhormat tadi, KPM sedang menyelaras perkara ini dengan pihak Kementerian Kewangan. KPM sentiasa memastikan keperluan penyelenggaraan sekolah termasuk di SJKT diambil perhatian dan tindakan sewajarnya. Memang ini adalah satu announcement yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi kami dalam perbincangan kita tengok bagaimana dengan Kementerian Kewangan bagaimana uruskan 30 juta ini, dan kita memang dalam rancangan apa manakah sekolah akan mendapatkan dana ini. Sekian, terima kasih. Ahli yang berhormat bagi kawasan Selayar. Tuan Yang Dipertua, di kawasan parlimen saya terdapat seorang pelajar bernama Wong Yun Chow yang berumur 20 tahun yang masih sehingga kini belum menerima kad pengenalan Malaysia. Wong Yun Chow telah diangkat oleh keluarganya pada usia yang kecil dan permohonan kewarganegaraan oleh beliau telah dipohon oleh ibu bapanya sejak daripada 22 Jun 2015. Nombor permohonan 1001031 2015622 10440017. Walau bagaimanapun, sehingga kini jawapan yang diterima adalah sama, iaitu permohonan tersebut masih di dalam proses. Tempoh masa 7 tahun dalam membuat pertimbangan adalah agak tidak munasabah. Berikutan, Wong Jun Yau telah pun berkemukakan kesemua dokumen yang diperlukan, termasuk sijil anak angkat dan surat beranak. Beliau juga telah menghabiskan pengajian sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM dengan mendapat purata nilai grade keseluruhannya PNGK 4.00. Untuk demikian, beliau telah memohon kemasukan ke Universiti Awam bagi program pengajian lepasan STPM setaraf sesi akademik 2021-2022. Tetapi permohonan beliau telah ditolak. Biarpun mencapai keputusan yang sangat cemerlang, permohonan beliau ke Universiti Awam tetap ditolak berikutan status beliau sebagai bukan warga negara. Walaupun beliau telah membesar dan memberikan taat setia kepada Malaysia sepanjang hidupnya. Maka dengan ini, saya secara tulus ikhlas ingin memohon jasa baik Yang Berhormat Menteri untuk mempertimbangkan kelulusan kewarganegaraan ini. Saya juga ingin meminta agar kementerian dapat memperhalus proses serta tata cara bagi memprosesan permohonan kewarganegaraan agar ketulusan yang penuh dapat diberikan kepada pemohon.
Dengan memberikan kewarganegaraan kepada Wong Jun Chao, saya percaya bahawa ia akan dapat memanfaatkan kedua-dua, iaitu pemohon sendiri Wong Jun Chao dan negara kita Malaysia. Sekian, terima kasih. Minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih Ketua Ketua Yang Berhormat Selayang. Untuk maklumat Yang Berhormat, mengikut rekod di Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Pendaftaran Negara, Wong Yong Chao, mengikut rekod kita, nombor permohonan 100111031, 2015622, 10440007. Kita tidak ada permohonan 01. Tapi kalau ikut 07, nama yang sama, untuk maklumat, KDN melalui Jabatan Pendaftaran Negara telah pun membuat keputusan dan diluluskan oleh kementerian kepada pemohon ini. Untuk makluman, pihak pemohon didapati ikut rekod kita telah pun mengambil surat keputusan pada 26 April 2023. Jadi ini berdasarkan rekod kita. Kerana dalam rekod kita tidak ada 17, nombor last, hanyalah 07. Dan memandangkan beliau telah pun mengambil keputusan tersebut, kita harap sebagaimana biasa dia menjadi rakyat yang menumpahkan tak setia kepada negara dan tentunya kepada raja. Saya harap Yang Hormat rujuk tentang perkara ini. Selain itu, Kementerian ingin menarik perhatian Yang Hormat dan menegaskan bahawa sebagaimana saya sebut beberapa kali bahawa anugerah warga negara kepada individu bertaraf bukan warga negara merupakan anugerah tertinggi dan hak eksklusif Kerajaan Persekutuan dan tidak ditawar atau diberi dengan sewenang-wenangnya. Mesti mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Dalam mempertimbangkan permohonan warga negara Malaysia, beban untuk membuktikan kelayakan untuk dianugerahkan warga negara adalah terletak di bawah tanggungjawab setiap pemohon. Dan proses pertimbangan adalah takluk pada syarat-syarat di bawah perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, kaedah-kaedah kewarganegaraan 1964 serta perundangan berkaitan yang berkuat kuasa dalam isu pendaftaran, perkahwinan, pengangkatan, kesah tarafan anak dan peraturan immigration. Dalam hal ini, walaupun permohonan kewarganegaraan boleh dikemukakan oleh individu yang layak, namun syarat-syarat yang saya nyatakan tadi hanya melayakkan pemohon dikemukakan tetapi tidak menjamin pemohon tersebut diluluskan. Permohonan kewarganegaraan dikemukakan secara berasingan dengan kandungan maklumat dan dokumen sokongan yang berbeza-beza, maka hasil penilaian dan pertimbangan juga adalah berbeza mengikut keperluan, bukti dan fakta kes berdasarkan maklumat yang diberikan. Fakta dan dokumen bukti yang dikemukakan oleh setiap pemohon akan diteliti mengikut giliran yang sewajarnya sebelum keputusan dikeluarkan. Pertimbangan yang teliti perlu dilaksana bagi memastikan taraf kewarganegaraan Malaysia diberi kepada individu yang benar-benar layak selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan Perundangan berkaitan tanpa menjejaskan aspek-aspek soal keselamatan, kepentingan negara dan warga negara sedia ada. Sehubungan dengan ini, tiada tempoh atau waktu tertentu ditetapkan bagi pengeluaran keputusan dan ia berbeza-beza mengikut kes. Walau bagaimanapun, sebagaimana diumumkan oleh Pak Menteri, komitmen kementerian sangat tinggi, kita mahu menyelesaikan kes sekurang-kurangnya 10,000 setahun sebagaimana disebut. Selain itu, berhubung dengan cadangan Yang Berhormat untuk memperhalus proses serta tata cara bagi memproses permohonan warga negara agar keterusan yang penuh dapat diberikan kepada pemohon, KDN ingin menjelaskan bahawa sebagaimana yang telah dimaklumkan, proses pertimbangan kewarganegaraan adalah tertakluk sebagaimana saya sebutkan tadi di bawah bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan serta perundangan berkaitan yang berkuat kuasa dalam isu perkahwinan, pengangkatan, kesah taraf anak, peraturan immigration sebutkan tadi. Dalam hubungan ini, undang-undang, peraturan, dasar dan SOP sedia ada adalah jelas bagi proses pertimbangan kewarganegaraan Malaysia.
Semangat itu, kementerian ini menafikan bahawa proses pertimbangan warga negara di kementerian ini tidak telus. Dan saya ingin beri jaminan kepada Yang Berhormat bahawa setiap permohonan kewarganegaraan yang diterima telah pun diproses dengan telus berdasarkan perundangan dan yang berkuasa, dan pemohon akan diberi keputusan sewajarnya. Terima kasih. Saya persilakan Yang Berhormat Selayang untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih kepada Menteri tentang jawapan, dan mungkin ini adalah berita yang baik bahawa telah dilulus. Saya akan sahkan dengan pemohon kerana satu angka yang tidak bersama tapi namanya sama, dan ini adalah berita yang baik. Apa yang kita telah dengar dan kita ketahui, proses mengambil masa yang panjang, dan antara perkara yang saya melihat ialah kekurangan pegawai untuk melakukan proses. Kalau ini dengan belanjaan yang kita ada boleh mentambahkan pegawai, ini akan membantu. Dan kedua ialah bila ditolak tidak diberikan sebabnya supaya pemohon dapat membetulkan apa yang dikurangkan. Ini adalah cadangan saya untuk mencepatkan proses ini. Terima kasih. Minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Selayang di atas cadangan tersebut. Komitmen kementerian sangat tinggi. Kita faham dengan isu dan permasalahan yang ada. Sebab itu di bawah Yang Berhormat Menteri yang baru, kita punya komitmen untuk meletakkan KPI. Berapa yang perlu kita selesaikan tempoh setahun. Setakat ini kita mencapai apa yang kita inginkan. Cadangan-cadangan Yang Berhormat tadi dari masa ke semasa kita perbaiki, dan kita memang mencari jalan dan sentiasa untuk permudahkan urusan-urusan rakyat berkaitan dengan permohonan ini. Namun demikian, saya tegas menyatakan bahawa setiap permohonan mesti lengkap, mesti mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan, dan kita tidak dengan begitu mudah membuat keputusan memberi warga negara ke mana-mana individu, kerana pemberian warga negara ini merupakan hak eksekutif yang tertinggi kerajaan, dan semua permohonan secara telus kita tapis dan kita lakukan proses untuk memastikan keputusan cepat dikeluarkan. Namun ada juga kes-kes itu yang kadang-kadang tidak cukup dokumen, perlu sesuatu rapi, kerana elemen-elemen berkaitan dengan keselamatan juga dititik beratkan dalam soal ini. Apa juga pandangan Yang Berhormat tadi kita ambil kira, dan insyaAllah kita akan akad untuk diberi pertimbangan. Terima kasih. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan Happy Deepawali, Deepawali Nal Watakal, dengan izin kepada YB Ipoh Barat. Ahli-ahli Yang Berhormat, dengan itu tamatlah sesi ucapan di bawah usul berkenaan perkara tabik kerajaan Peraturan Mesyuarat 17 pada hari ini. Kamar khas ini ditangguhkan sehingga hari Rabu 15 November 2023 jam 2.30 petang.